rakaat. Yang satu lagi ini 2 rakaat. Tetapi dia ada sedikit kaifiat melaksanakan solat tersebut. Ya, dilakukan 2 rakaat. Pada rakaat pertama, selepas saja kita baca doa iftitah dan juga surah Al-Fatihah. Dan untuk maklumat, sembahyang khusus ini boleh dilakukan secara sendirian dan boleh dilakukan secara berjemaah. Jadi kalau tak sempat berjemaah, boleh buat sendiri atau di mana-mana boleh buat. Jadi sembahyang ni 2 rakaat. Rakaat pertama selepas kita baca doa iftitah berniat saja solat sunat gerhana matahari 2 rakaat mengikut imam kerana rakaat pertama. Yang kedua, ataupun bahasa Arabnya usul sunat khusus rakaatain makmuman lillahi ta'ala, ataupun ada lillahi ta'ala, ataupun imam lillahi ta'ala. Tergantunglah kita di mana. Kemudian lepas membaca surah Al-Fatihah, dan sunat untuk sembahyang sunat gerhana ini dibaca secara jahar. Baca jahar macam solat maghrib, solat isyak, begitu solat Jumaat dibuatkan suara lah. Jadi solat tersebut lepas saja surah Al-Fatihah, maka bacalah surah yang lain ataupun ayat yang lain. Kemudian sudah habis, maka rukuklah kita. Dan sunatnya rukuk itu dipanjangkan, tak seperti biasa. Tapi kita tak sampai itu. Lepas rukuk, bangkit lagi. Ini masih rakaat pertama, masih di rakaat yang pertama. Jadi lepas rukuk, bangkit lagi, baca surah Al-Fatihah, kemudian baca lagi ayat yang lain. Kemudian barulah rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud seperti biasa, 1-2 kali, kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Maka rakaat kedua baca surah Al-Fatihah lagi, kemudian baca lagi ayat yang lain, kemudian rukuk. Kemudian bangkit lagi, baca surah Al-Fatihah, baca lagi ayat yang lain, kemudian rukuk, i'tidal, kemudian sujud, dan seterusnya tahiyat akhir dan bersalam. Cukup sampai situ, cukuplah sebenarnya. Cukup. Tetapi Nabi SAW bila berjemaah sunat lagi untuk kita melakukan pesan-pesan ini melalui khutbah gerhana lah. Jadi lepas khutbah gerhana tu selesai dah tu. Jadi apa yang kita nampak sebenarnya, istimewanya bulan Ramadan ini, dia tengok bulan Ramadan, dia kena tengok bulan. Tengok bulan. Tapi indahnya bulan Ramadan ni ada peristiwa fenomena yang cukup hebat juga, iaitu berlakunya gerhana matahari. Jadi menarik sebenarnya kalau kita buat kajian dan ataupun kita bermuhasabah. Kerana apa? Minggu ni saja 3 khutbah kita kena dengar. Bukan satu khutbah, adalah khutbah raya ni. Khutbah raya. Hari ni dah khutbah gerhana. Besok khutbah apa? Hari Jumaat. 1 Syawal khutbah yang ada. 3 khutbah. Kalau tak bersih lagi hati tak tahu. Walaupun dia sunat ni, tapi penting. Dan Allah nak bagi nampak di bulan Ramadan ni kebesaran dan keagungan. Sebab apa? Kenapa netizen kita ni sibuk dengan bila hari raya? 21, 22, 21. Berhabislah kita mengkaji bagaimana lah tuan. Cuma mengikut sahabat-sahabat kita tuan. Memang banyak negara tak nampak anak bintang mengikut bulan. Sebab kita tengok bintang anak bulan ni ada dua kan. Satu kita panggil ru'yah dan satu kita panggil hisab. Dua kaedah. Yang ru'yah jawapannya, kita kena tengok anak bulan setiap bulan Islam pada tarikh 29 bulan. Ada 3 yang ditentukan. Satu, melihat 1 Ramadan. Yang kedua, melihat 1 Syawal bila nak bulan. Dan yang ketiga, menentukan bila bulan Zulhijjah. Sebab orang nak buat haji, jadi kita bila 1 Zulhijjah, kita dah boleh tahu bila raya haji ataupun rukuknya Arafah. Itu tujuan yang tujuan. Jadi bila ru'yah ni, kita kena cek. Petang inilah petang ini. Brunei pun mengikut pejabat mufti mereka sebut tak nampak anak bulan, menggunakan
Hisab. Indonesia pun sama. Ini report yang kita dapat daripada Mufti Wilayah Persekutuan lah, Dr. Luqman. Brunei sama, Malaysia pun sama. Jadi doalah kita kepada Allah. Kalau Allah nak bagi nampak bulan pada petang ni, maka esoklah. Kalau tak kelihatan, maka kerana awal yang mungkin tak nampak. Sebab ada ukuran tu. Dia tidak boleh lebih daripada. Kenapa kita berbeza dengan negara-negara lain? Sebab kita ada border, had batas kita kena tengok. Bordernya kalau dah Sabah dilihat datu. Kita lupa apa nama tempat. Tempat tu lah tempat sarapan yang ini. Kemudian di sebelah Perak ada satu tempat. Border ni yang kita punya. Sebab tu dia berbeza tempat-tempat yang lain. Jadi kalau kelihatan anak bulan itu tidak kelihatan, maka digendapkanlah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, maka genapkanlah 30 hari itu masuk hari Sabtu lah. Betul? Bukan netizen, dia bukan netizen. Netizen bukan ahli majlis fatwa atau ahli mufakat. Jadi kita kena rujuk orang yang berautoriti. Kita pun tak tahu kita ni dengan kita. Bukan ustaz susah kalau nampak dia bukan ustaz. Ayam habis lah apa. Itu bukan masalahnya. Bukan masalah. Jadi tuan. Jadi Allah nak bagi nampak gerhana ni adalah satu kehebatan Allah. Kebesaran dia. Siapa boleh buat begitu kalau bukan Allah Ta'ala? Allah yang boleh buat. Maka sebagai tanda syukur dan beringatnya kita pada waktu-waktu seumpama ini, kita kena muhasabah. Ini Allah bagi dapat lagi. Kalau tak sedar lagi, tak tahu. Tak insaf lagi dengan apa yang aku nak tunjukkan kepada hamba-hamba aku, saya pun tak tahu. Itu ke afala tatadabbarun. Afala tatadabbarun. Ya ulil albab. Orang-orang yang berfikir, orang-orang yang mengingatkan. Jadi ambil manfaat tuan, kita bukan sekadar memenuhi tuntutan sunnah Nabi SAW, tapi lihatlah dia pada hati, untuk hati kita yang kecil sebagai hamba ni, kebesarannya yang cukup luar biasa. Ya, jadi sebagai kebesaran itu maka kita raihkannya dengan solat sunat gerhana. Boleh faham tuan? Besok solat Jumaat. Datang lagi ni Allah. Hak tu wajib. Tapi ada pembicaraan ulama, kalau hari raya itu benar pada hari Jumaat, ada dua khutbah, maka ulama kata sebahagian, tapi mazhab kita tetaplah dia wajib solat Jumaat. Kalau dia sudah mengikuti solat sunat hari raya, maka di situ ada pelonggaran untuk tidak pergi solat Jumaat. Tapi pandangan yang lebih kuat yang kita pegang adalah solat Jumaat itu tetaplah sifatnya wajib bagi orang lelaki. Biasalah orang besok lagi kita tahu sibuk raya pakai kan. Jadi sahabat tuan, sepatutnya waktu-waktu begini kita sebab tuan, sedih. Sebab Ramadan nak meninggalkan kita. Kurang, sama ada kurang 24 jam atau 48 jam. Bukan rasa ni tuan. Ni kalau tengok sibuk hari ni, sibuk dengan duduk dekat jam, main game lagi duduk dekat main game 3-4 jam. Ramadan nak lipat, dia akan berlalu pergi. Jadi tuan-tuan, selagi boleh berdoa, ini waktu dan waktu. Selagi boleh buat kebaikan, ini peluang kita tuan. Selagi boleh bersedekah, inilah waktu tuan. Jangan kita lalai tuan. Sebab waktu ini sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa. Malam tadi pun sebahagian kata itu juga mungkin malam. Wallahu a'lam. Ya. Yang berkuasa itu atas Lailatul Qadar itu adalah Allah Ta'ala. Yang pentingnya kita kena hidupkan siang dan malam ini sangat istimewa. Ya, kalau ditakdirkan petang ni, rugilah tuan. Sebab tu tolong tuan, preparation, doa-doa ada lagi tak yang perlu kita hantar ke Allah Ta'ala? Ada lagi tak taubat-taubat kita yang tak settle lagi ni? Ini ruang kita tuan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang merdeka di bulan Ramadan. Bertambah iman kita, bertambah kita punya kekuatan spirit untuk menguatkan diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala selepas bulan Ramadan. Sebab itu dikata kita jangan jadi hamba Ramadan, tapi kita kena jadi hamba Allah bila-bila masa. Boleh tuan-tuan? Jadi itu biasanya begitulah. Tapi kalau Ustaz sembahyang sendiri perlu lagi nak khutbah? Tak perlu. Tak perlu pun tak perlu. Cuma bila ada berjemaah ni, ya, di masjid, maka wajarlah kita untuk menyampaikan khutbah.
Mudah-mudahan dia sebahagian daripada poin-poin penting boleh kita ambil dan kita semua, ya, bawa anak-anak, keluarga kita, sahabat ada yang berdekatan ke rumah Allah untuk sama-sama mengimarahkan ibadah-ibadah sunat. Dan perkara ni jarang-jarang berlaku, ya. Tapi kalau ikut tahun ni, tahun lepas pun ada juga berlaku gerhana juga. Ada. Dan macam setiap tahun ada gerhana. Macam dulu jarang-jarang 3-4 tahun baru nampak solat gerhana. Tapi tahun sejak beberapa tahun terakhir ni macam tahun-tahun ada gerhana. Ini menunjukkan satu juga kebesaran dan mungkin juga wallahu a'lam hal-hal seumpama ini atas ilmu Allah Ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ya Allah mengampunkan dosa kita. Kalau boleh bukan sedikit, biarlah yang banyak-banyak diampunkan. Ya, kita dituntut berharap betul Allah mengampunkan kita. Sangat berharap. Kalau boleh menangis, tuan-tuan nangis ke kita ni sebab kalau kita kaya, kita minta pada Allah kekayaan, nampak depan mata kaya, ada itu, ada ini. Kalau kita nak umur panjang, minta kat Allah umur panjang, itu pasti panjang lagi umur. Tapi keampunan Allah tak nampak, tuan-tuan. Tak nampak, tuan-tuan. Macam mana kita rasa diri kita diampun? Tak nampak, tuan-tuan. Kalau terus diampun, boleh. Tapi nak betul-betul diampun Allah ni, betul ke saya nak ampun Allah? Inilah Ramadan, tuan-tuan. Kita ni, ya Allah, dosa kita ni, tuan-tuan, istilahnya orang kita berhapur sana sini dosa. Berjuli, lagi teruklah bahasa berjuli. Jadi kita kena banyak muhasabah sama ada kesempatan ini berulang lagi kat Ramadan untuk kita ataupun tidak. Jadi mudah-mudahan saya doa kepada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala kita ni, supaya Allah ampunkan kita. Sebab perkara-perkara celaka paling besar bagi seorang hamba Allah itu, bila mana Ramadan dia dapat masuk, berlalu Ramadan, langsung tak diampunkan Allah Ta'ala. Ini satu perkara binasa, tuan-tuan. Apa yang paling merugikan kalau kita tak diampunkan? Sedangkan Allah itu Ghafur, dan Allah beritahu aku boleh ampun dosa. Banyak mana pun aku boleh ampun, kata Allah. Banyak mana pun Allah nak beritahu Allah itu pemaaf. Allah nak beritahu dia boleh mengampunkan dosa. Teruk macam mana pun kita, jiwa yang rosakkan macam mana pun, Allah beritahu aku tetap ampunkan. Masalahnya kita tak pernah pun sujud lama, berhenti menangis. Betul ke ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Tolong ya Allah, ampunkan saya sebelum saya, kalau Allah takdirnya mahu itu dekat dengan aku ya Allah. Tolong ya Allah, ampunkan. Tak ada benda lagi, tuan-tuan. Cakap dia betul-betul, tolong ya Allah, ampunkan. Jangan malu. Jangan rasa buatlah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh bawa diri kita betul-betul hamba pada Allah, insya-Allah. Saya yakin, tuan-tuan, kita ni yang lalai alfa ni menjadikan kita lebih kuat, tuan-tuan, berdepan dengan kehidupan yang akan datang. Sebab itulah, tuan-tuan, dalam hati Allah, Nabi mengajar kita doa yang paling. Aisyah bila ditanya, ya Rasulullah, kalau jumpa malam qadar, apa yang kami kena buat? Nabi tak bagi tahu pergi solat 100 rakaat. Nabi tak suruh bagi tahu pergi istighfar. Nabi ada benda yang simple, benda yang mulia, benda yang sangat besar pada makna kehidupan kita. Ya Allah, Allahumma innaka afu. Ya Allah, maafkan aku, sesungguhnya kau maaf. Fa'fu anni ya Allah. Tengok kalau imam-imam Masjidil Haram bila disebut Allahumma ighfir li dhunubi ya Allah, dhunub tu istilah bahasa dosa, dosa. Dhunub ya Allah. Kami dhunub. Banyak dosa ya Allah. Apa? Nangis memang sebab dia menghayati. Kita tidak imam nangis, kita pun berjemaah juga sama-sama menangis, meraihkan imam yang nangis. Tak begitu. Sebab itu dhunub itu dosa. Dosa, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Penting rasanya hidup, kalau hidup kita belum mulai. Kita ni tak sesempurna manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa. Jadi bila kita melihat gerhana matahari, ada ketika orang kata, jom kita pergi selain gerhana. Oh, tak apa Ustaz, sunat saja. Ini aku menunggu ni, aku punya perahu belum sampai di rumah. Astagfirullah, rambut tak sampai. Bukan begitu. Cara kita memaham diri kita ni, kenapa Allah bagi nampak gerhana matahari tu waktu ni? Sudahlah, tengah hari tu penat ni. Ini penat.
Bermain penat kan? Penat kita duduk di majlis menunggu orang tak bayar. Ni banyak lagi orang kita ni ambil beritahu. Ramai lagi orang tak bayar zakat fitrah ni. La ilaha illallah. Dia kata, apa Ustaz? Ekonomi jatuh gitu. Ada dia tak ada kaitan ekonomi ni kan. Bayar zakat ni wajib. Wajib. Lagi sedih dia bayar zakat dengan bidan. Oh dia bayar, Ustaz bayar zakat bidan saja. Bidan? Apa kaitan bidan? Dia Ustaz, dia bilang mama kami bayar sama bidan. Jadi aku tanya, berapa kau bayar sama bidan tu? RM5 saja. Sudahlah salah kau bayar RM5. Zakat fitrah ni RM7. La ilaha illallah. Tu tak tahulah tuan-tuan. Kalau kita bagi tahu, dia kata kita orang ni apa ini bukan betul juga orang ni. Itu kita fikir tak serabut lah itu. Bayar. Ada lagi, kamu bayar tak? Saya tak bayar sama ni. Saya bayar sama imam kami di kampung. Apa imam kampung? Ya imam bangsa dia lah. Jadi kita kurangkan benda yang tak betul. Bukan apa tuan-tuan, zakat fitrah. Banyak ni kalau itu buku tak banyak. Biasa Ustaz kalau hari ini tak banyak sudah buku habis. Ini imam tu 10. Imam Muhammad buku habis tu belum? Belum kan? Biasanya kalau ni banyak dah habis betul. Kesianlah Muhammad yang kita ni penat dia duduk nunggu orang baik. Tapi bila keluar daripada mall duduk 2 troli pula. Tanya main zakat. Oh nanti Ustaz, malam takdir pun okey juga kan? Oh kita tak tahu mana yang lebih penting. Sebab apa Nabi sebut pada hadisnya lagi. Amalan-amalan di bulan Ramadan ini, zakat fitrah yang kita bayar itu adalah pengikat kepada amalan ini, menyempurnakan, melengkapkan. Jadi kalau itu masalah sebab, kalau tuan-tuan bayar lepas bayar hari raya, itulah tak kira zakat, itu dah kira sedekah biasa. Sebab tu masih ada waktu ni tuan, dia punya pahala gandaan dia punya fadilah, kelebihan berbeza selepas Ramadan ni. Beza tuan. Tak sama dah dia punya figure, dia punya nilai tu tak sama tuan. Tak sama. Tuan boleh bersedekah di luar Ramadan, boleh, tak ada masalah, tak ada halangan. Tapi dia punya offer itu berbeza tuan. Begitulah ibadat di bulan Ramadan. Sekalipun sembahyang, berzikir, sedekah, zakat, ia pasti berlipat ganda. Tak sama dengan luar Ramadan. Ini tinggal 24 jam, barangkali boleh jadi 48 jam. Dan ingat tuan, malam takdir kalau berlaku malam ini. Cantik Allah memilih qadarullah ni. Allah memilih di hari yang mulia-mulia, yang penuh berkah. Hari Jumaat. Malam Jumaat lagi. Orang kata bunuh Yahudi lah, Wallahualam. Masih lagi umat Islam banyak mati di Palestin. Dia kata bunuh Yahudi malam Jumaat. Dan kalau tak di malam Jumaat, kena lagi malam akal dan malam yang ya Allah. Semalam tengok lagi, ya Allah, ada lagi tu. Masih ada peluang ni. Masih ada peluang. Sibuk tak ada masalah. Sebab beza salafus salih membela ayat dan jamu raya, mereka sangatlah menangis. Tangisan. Sehingga ada cerita menangis bagi mereka itu bagaikan kanak-kanak. Satu, apa yang dipikir oleh mereka? Sempat lagi tak tahu depan Ramadan. Yang keduanya, kenapa perlu aku buang masa? Sedangkan Allah sudah beri peluang diri saya hidup pada hari itu. Allah bagi hidup. Ada kawan-kawan hari ke saudaranya ada yang meninggal. Allah begitu. Tak tahu itu. Selagi ada kesempatan, rebut peluang. Duduklah renunglah sikit-sikit tuan, duduklah di airport. Tengok kita tuan. Tenang kan kat airport. Pergi duduk mikir muhasabah ya Allah. Banyak betul nikmat yang diberikan ya Allah. Tapi kita culas sombong Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, pada hari yang penuh berkah ini, hari yang penuh mulia, di saat orang Islam sedang berpuasa, melihat lagi kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengambil lagi manfaat sunnah Nabi SAW ini, sudah pasti berganda-ganda lah kelebihan, kebaikan, manfaat
yang apa yang Nabi lakukan untuk kita buat lakukan. Jadi tuan-tuan sekadar itulah tuan-tuan, banyakkan doa waktu-waktu seumpama begini dan minta sebanyak keampunan kepada Allah Ta'ala. Duduklah kita bersimpu dan merenung hidup kita tuan-tuan, dan merenung juga amalan kita yang mudah-mudahan kita semua akan mendapat pembelaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan syafaat bagi Nabi SAW di satu hari yang tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Allah dan Rasulnya, insyaAllah. Mudah-mudahan juga tuan-tuan, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang istimewa. Jadikan Ramadan tahun ini istimewa daripada tahun-tahun yang sudah. Ya, sama ada ibadat kita lagi. Kalau belum khatam, kita khatamkan, insyaAllah. Kalau zikir lagi nak baca zikir dan sebagainya. Kita kena ambillah manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua dalam circle orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hidupnya akan jadi lebih mulia, dan mudah-mudahan kita semua dapat meraihkan kemenangan itu pada satu Syawal bulan, insyaAllah. Alhamdulillah wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.